kita akan lihatkan selepas ini. Maka jangan ke mana-mana sebab game dah start dah pun. Jadi pada waktu ini Flight Path akan pergi ke bahagian Camp Alpha. Okey, yap, benar tu. Kalau kita dapat saksikan bersama-sama sekarang ini, satu gerakan akan dilakukan. Dia akan pergi ke bahagian bawah terlebih dahulu. TSG, pasukan terakhir sekali akan mula untuk turun. Last sekali, Camp Alpha berdekatan dengan mereka. 4am, mereka akan turun dengan lebih awal. Dan saksikanlah satu permainan yang mantap di map Sunhawk. Tapi kali ini dia tak konsisten. Dia betul-betul tak konsisten. Dia akan lebih kurang 20-80. Tapi bulatan yang pertama ditunjukkan begitu baik sekali terhadap player-player ini. Ianya tidak akan lari pada mana-mana pihak kecuali mungkin Aerowolf dan juga Navi lah. Footbally sedikit kawasan circle akan berada di persekitaran mereka. Kalau kita dapat saksikan bersama-sama buat masa sekarang. Sunhawk Race berada di kawasan persekitaran DA. Bigatron akan turun dekat kawasan Ruins. Mantap sekali. Ini antara salah satu tempat yang bagi saya sangat-sangat menarik. Bigatron sebelum ini dah bak kata J lah, takkan degil lah. Dia dah takkan turun bootcamp. Dia pergi Ruins. Ya, terus tukar tempat Ruins. So, selama ni kita tahu dia ada tukar beberapa tempat. Sama ada Painan, Bootcamp, Camp Charlie, dan kali ni saya rasa first time kita tengok dia turun di Ruins. Tidak begitu lumayan tempatnya untuk mereka ambil, tetapi saya rasa itu merupakan satu pengambilan yang agak relevan. Team Secret walaupun akan pergi ke tempat biasa mereka sekarang iaitu Kampung dan juga sebahagian daripada Lakawi. Dan circle kali ini diharapkan tidak menyesatkan mereka lah, sebab kalau kita lihat kecenderungan dia untuk tutup di bahagian pulau kecil ataupun pulau sederhana itu sangat-sangat sikit. Jadi rotation yang perlu dilakukan oleh Secret adalah minimum jika perlu. Frozen. Uish, muda lagi dia. Dia tak silap saya dia 15 tahun ke 16 tahun dah player tu. Muda. Sangat-sangat muda. Muka dia pun kita dapat lihat kan. Begitu muda sekali tapi matoy. Kampung. Betul-betul orang kita lah. Kampung betul ni. Orang kampung kita ni. Yuhai dan juga Matoy berada di sini. Tapi Suk, 4am, Sven, Suk, Zinhei dan juga Hasaki akan berada di kawasan Camp Bravo. Tempat terbaik sekali. Tapi inilah ada perbezaan di antara Silas dan juga Suk. Perbezaan yang menarik. Average skill lebih tinggi daripada Suk. Dan memang confirm lah kan. Juga contribution to team tinggi lebih lagi kepada Suk. Mantap. Sekarang ni memang budak-budak sekarang kalau main PUBG, kalau lompat memang kena terus prone. Itu kena style. Kalau kena prone. Kalau tak buat kau tak legend lah. Tak boleh masuk mana-mana media sosial, tak boleh masuk story ni. Macam mana nak prone sampai apa jatuh sampai prone tu bang kan? Siap belajar tu. Siap belajar dekat media sosial sebagainya. Betul. Penting. Benda tu penting. Kalau tak payah, kalau tak reti tak payahlah. Tak payah main lah. Tak payah nak stream. Jangan bermimpi. Kalau tak reti buat lompat sambil prone. Jangan bermimpi lu. Itu adalah jangan bermimpi. Daripada seorang pujangga yang mengatakan bahawa tarik sis. Kalau tak nanti anda akan dicemuh oleh masyarakat kalau tak mampu melakukan lompatan sambil prone tersebut. Tapi itulah dia benda yang berlaku dan kita. Tapi sebenarnya kalau kita tengok pun kan, orang yang buat contohnya macam Sup, tak ada pun buat benda tu, relax je. Dia tembak orang, dia average yang paling tinggi sekarang 2.3 average, di mana boleh katakan setiap game maksudnya dia akan mendapatkan minimum 2 kill lah. Jules akan mula untuk melanggar. Alpha 7 senat Texa akan jatuh terlebih dahulu. Mafioso berdiri yang menggunakan Uzi. M416 dia dah pakai juga. First blood. Zeus IC akan dapatkan bom tangan telah ditarik. Sanguin telah pun dijatuhkan. Diorang pemain pas. Ada pasukan Nova SQF juga sedang berada di persekitaran mereka. Cuba untuk menanggung dia yang keros. Satu lontaran bom tangan lemparkan IC tepat mengenai terhadap si Mafioso mengakibatkan kejatuhan berlaku. Satu lagi bom tangan dilempar ke bahagian depan tapi para boy telah pun masuk di bahagian belakang. Bom tangan sampai. Order berjaya dapatkan Abeli. Ini akan mengakibatkan pasukan Zeus dan juga Alpha 7
pastinya akan berada dalam satu situasi yang paling rugi sekali sebabkan mereka dikacau berjauh. Tak sampai, belum habis lagi ESL pula sampai. Memang ada kenduri lah bang, kenapa ni? Ya, itu dia, sambil menyelam minum air, itulah benda yang berlaku dari Nova SKF tadi, sambil membunuh pasukan Zeus, sambil boleh membunuh ASL, sambil boleh membunuh Alpha 7. Jadi 3 bonus dekat situ yang mereka boleh dapatkan untuk pasukan Nova SKF. Paraboy tadi dapat 1 kill menggunakan bom, tapi untuk Ziol dan juga IC, nyawa-nyawa mereka dalam keadaan kritikal, seperti telur di ujung tanduk dan hampir terjatuh pada ketika ini. Kalau Paraboy mengambil keputusan untuk melompat sambil prone, maka dia akan masuk dalam media sosial Paraboy pada esok hari. Jangan risau story dan sebagainya akan dimuat naik dan juga mungkin segala-galanya akan diletakkan untuk anda. Tapi Paraboy akan mula untuk melompat-lompat terlebih dahulu. 5, 6, 8 ranking dia. Menarik sekali untuk Paraboy. Knockdown dia 5, dia ranking nombor 5 daripada 100 orang player. Tapi tak tahu 100 orang player tu mungkin 100 lebih player, tapi itu dah satu perkara akan lakukan terlebih dahulu ke bahagian hadapan di mana dia melompat-lompat lagi untuk mencari di manakah keberadaan pihak musuh mereka. Zeus masih lagi terselamat dengan 2 pemain. Alpha 7 hanya tinggal 1 pemain. ASL akan lihat saja daripada jauh. Itu bermakna sekarang ni parti di sini telah pun dibubarkan. Mereka telah pun mengatakan bahawa PKP, Saman 1000 semua terus lari berciciran, mengakibatkan hanya Nova saja tinggal. Ya, betul lah dia. Paraboy pada ketika ini menjaga saja kawasan ini. Untuk player-player lain, mereka memang betul-betul tidak mahu berjumpa dengan Paraboy pada waktu ini. Mungkin mereka sudah nampak nombor ataupun nama dia tadi keluar. Terus kedua-dua Alpha 7 dan juga Zeus terkesima sebentar, terus patah balik ke belakang, terus bersembunyi. Jangan sampai bila keranda dibawa baru mereka ingin bercucuran air mata, kerana pada waktu itu sudah terlambat untuk berhadapan dengan Paraboy yang membawakan keseraman yang sememangnya mutlak. Kalau kena bom dia memang mantap dan terus hantar lobby lah. Ya, dan lebih tepat sekali ialah mantap coy. Footballist keempat pemain mulakan satu perakat ke hadapan terlebih dahulu, di mana kalau kita dapat lihatkan sekarang ni mereka memilih untuk berada berdekatan dengan kawasan jambatan, tapi sebenarnya tak ada siapa pun kat bahagian belakang mereka kecuali sebenarnya ada Aerowolf. Sekarang Aerowolf masih lagi akan berada di hujung-hujung circle. Bayangkanlah kan, tiba-tiba circle ini akan tarik ke kawasan kepulauan kecil tu, itu akan mengakibatkan kemerosotan kepala otak masing-masing. Sebabkan circle sepatutnya mungkin akan pergi ke area bootcamp, tapi dia tiba pergi kat kepulauan kecil tu, paling scam. Itulah dia, memang paling scam. Kalaulah dia memang tarik ke tempat yang sangat-sangat jauh, dan dia akan mungkin pergi ke utara ke dan melarikan diri daripada pasukan Nova SKF. Bak kata Paraboy sebelum ini ketika dia kena scam oleh circle, sakit coy. Kenapa dengar macam orang Malaysia cakap ke? Selalu bukan ada accent sikit. Tak ada. Dia cakap macam tu. Oh, dia cakap macam tu. Dia cakap macam tu. Aku dah dengar dia cakap, kau tak kenal, aku kenal. Oh, sebab kau tak kenal TDF aku pergi China. Kau jangan bertikaikan. Pernah betul. Hari tu dia kena tembak dengan Kuza kan. Kan sakit coy. Selalu dia macam ada accent sikit tau. Dia ada macam cara percakapan ni. Kali ni sakit coy macam orang Malaysia tu. Tapi apa-apa pun footballist di sini, di mana VW 888 sedang berada berhampiran Soul K. Tak jadi. Kali pun tak berjadi je. Yep. PW88 Soul K kat sini mempunyai red dot dalam M4-nya, tetapi circle yang belum lagi melarikan diri daripada kawasan-kawasan mereka. Jadi mereka masih boleh berharapkan. Tapi BTR kita lihat kan, dia main saja di luar circle. Dengan Laxi kat sini, Zaxi baru dah saja dapat GZ. Tapi pasukan Secret Jin, selain daripada pasukan Aerowolf, adalah pasukan yang akan main begitu lama dekat luar circle. Jadi ini tidak begitu mengejutkan. Tetapi untuk BTR yang main benda ni,
Memang sedikit mengejutkan, tapi Circle akan pergi ke bahagian tengah-tengah, jadi kita tak boleh lah nak dengar para boy cakap sakit coy Circle. Aku tak boleh terima tu. Aduh, tapi apa pun Aksa di sini. M416 ni guna pakai Kenzo di bahagian bawah. Satu lagi pergerakan yang dilakukan daripada si Frozen untuk menghabiskan saja si Kenzo. Begitulah tamat sudah perjalanan untuk pasukan TSJ. Saya rasa untuk pusingan sebelum ini pun TSJ menghadapi satu kesukaran untuk melakukan pergerakan ke bahagian hadapan, dan kali ini mereka juga menghadapi perkara yang sama, tinggal 2 saja. Ada 3 pasukan yang hanya tinggal 2 dan seorang pemain. Begitulah masih lagi sedang bersakit-sakitan dengan zona biru kita sedang menghadapi masalah di kawasan zona biru, dan juga bersama-sama dengan TSJ. Mereka semuanya dalam keadaan yang aman dan damai lagi di minit ke-11 ini. Tadi awal ada pertumpahan berlaku, tapi kali ini semuanya berlaku dalam keadaan yang sangat-sangat smooth. Ya, memang sangat-sangat smooth. Sekarang ini Liquid menggunakan satu motor Vespa untuk pergi ke kawasan lain, tapi mereka masih lagi akan bermain dekat luar circle pada ketika ini. Pasukan BTR, satu strategi yang lain daripada yang lain daripada mereka gunakan sebelum ini. Mereka akan mewarisi teknik yang digunakan oleh rakan senegara mereka, iaitu Aerowolf. Bermain di luar circle terlebih dahulu, meminimalkan risiko mereka daripada ditembak, dan tunggu saja saat-saat akhir di mana mereka boleh masuk dengan lebih selamat dan menembak orang yang berada di dalam. Itu mungkin strategi yang jauh lebih bijak lah untuk mereka bermain di Sunhawk. Jadi Sunhawk ni memang telah berlaku pertukaran meta beberapa kali. Daripada tak ada kereta kepada ada kereta, kepada ramai orang main dekat luar. Daripada dulu, kalau dulu memang semuanya barbar saja, dan kemudian cross jalan macam mana pun jalan-jalan masuk kan. Dia round daripada footballers. Polis keempat pemain masih lagi di kawasan ini. Agak menarik sekali Sunhawk. Dah minit ke-12 tapi jarang kali berlaku. Awal tadi saja dia semakin lama semakin ganas, tapi Navi akan dapatkan selim terlebih dahulu. Kedua-dua pasukan daripada barat ini sering kali bertemu dengan agak awal. Tadi pun di map weekend ni mereka bertemu awal. Dan kali ini sekali lagi mereka akan bertemu awal. Reese dan rakan-rakannya hanya tinggal 2 pemain saja 4M. Bertemu pula mereka dengan pasukan E1 Esports Sinister memegang satu bom tangan, cuba untuk lemparkan mungkin ke bahagian hadapan, tapi masih lagi belum mengetahui di manakah keberadaan pihak musuh. Suk melepaskan tembakan terhadap pemain-pemain yang sedang berada di bahagian atas bukit sebelah sana, iaitu si Dante dan juga si 69. Dia masih lagi tidak akan mampu untuk berikan sebarang desakan. Tapping speed pop-up, dan itulah dia terus jatuh. Mantap sekali daripada pihak musuh mereka. Sangat menyakitkan sekali tembakan daripada si Suk ini. Disebabkan itulah dia 1-1-1. Semua satu dia. Oh, lemak. Ya, memang betul. Corina Power sekali lagi menjadi durian daging kepada pasukan BTR. Sebelum ini mereka menjadi masalah ketika di Miramar. Sekarang ini menjadi masalah. Alamak. Rata 2 sudah. Zaxi pun di dalam keadaan yang sangat-sangat sukar pada waktu ini. Zaxi sempat atau tidak healing bersama dengan rakannya yang bahagian bawah itu. Corina Power akan menunggu saja sambil bergerak sedikit demi sedikit. Tapi Zaxi dah berjaya heal up. Ryzen juga sama di dalam keadaan yang agak selamat, tapi mereka kena menunggu untuk bermain. Zaxi akan loot barang kawan-kawan dia terlebih dahulu kerana mungkin sekali dia terpaksa lakukan apa yang selalu dilakukan oleh pasukan Aerowolf, iaitu heal up. Sahaja Ryzen ditembak oleh Gonzo. Gonzo berjaya menembak Ryzen sambil mengatakan padan muka anda. Dan Zaxi tinggal seorang diri saja pada waktu ini. Kata-kata penjaga daripada seorang Mos. Tapi apa-apa pun, Zaxi tinggal. Energy drink saja akan digunakan pakai. Malang sekali begitu kali ini. Ini ada masalah dia untuk rotation yang berisiko ini. Jikalau anda dijejaki oleh mana-mana pihak lain, nescayalah sukar sebenarnya untuk anda masuk dengan selamat. Sebab kebanyakan tim memerlukan kill. Kebanyakan tim akan pastikan itu akan menjadi kelebihan untuk pasukan mereka. Kita dalam kepala otak sedang memikirkan untuk masuk circle, tetapi dalam kepala otak enemy sekarang ini ialah untuk membunuh anda.
tim yang sedang berada di zon biru nak masuk circle dan juga nak kena kacau tim lawan dan juga nak fikir pergi arah mana. Tapi untuk tim lawan senang je. Pemikiran mereka yang dah ada dalam circle ini ialah bunuh je enemy tu. Memang betul. Inilah Konina Power berjaya meratakan 3 daripada ahli pasukan BTR. Zaxi juga terjatuh. Maksudnya BTR sekali lagi. Terhenti pula kemarahan mereka sekali lagi. Too soon. Ini memang satu badi dan kemalangan yang selalu berlaku kepada mereka yang dapat chicken. Kalau selalunya macam tu kan, kalau kita main dekat klasik pun sama juga. Bila chicken je next game dapat nombor 16. Bukan nombor 16, nombor 20 sebab kita boleh sampai bukan 20 pun, 24 kan. Dia jadi klasik lah. Jadi sebab macam hari jadi pertama klasik je. lah. Hari pertama dia macam dia tak macam tu. Dia macam okay, dia dah chicken tapi dia konsisten lah next game. So orang lain dapat chicken. Tapi hari kedua dia jadi macam El Clasico. Kau chicken, kau terciduk. Navi chicken dapat nombor 16. Megatron chicken dapat nombor 16. Siapa lagi nak minta jadi nombor 16 sekarang ini? Tapi Nova SKF berdekatan dengan Footballist di mana saksikanlah 4 lawan 4 tapi ASL daripada tempat yang tertinggi akan melihatkan segala-galanya dengan lebih mudah. Cuma kali ini kalau kita boleh saksikan bersama-sama, ada tembakan yang mantap. Navi akan kehilangan si Taxi oleh si Ice. Tembakan yang Ice dengan sangat-sangat baik sekali. Tapi saya masih lagi tak nampak sebenarnya Team Secret. Ya, Team Secret mereka tidak perlu rotate. Mereka bahagian tadi daripada ban tadi ke kanan, bahagian kanan, yes. So Mana mereka dia? tidak perlu berlawan dengan siapa sangat. Betul lah tu. Mana dia macam dah semadi dengan bumi Erangel. Erangel lah, bumi Sunhawk. Betul, tapi di tengah-tengah circle adalah pasukan Nova SQF pada waktu ini. Navi, Q-Smoke juga akan dijatuhkan, meninggalkan hanya All Boy saja bersama dengan Matic ke siapa tu? Ya, bersama dengan Matic sahaja. Ada 2 saja player untuk Navi dan mereka masih tak jumpa lagi cara kemasukan ke dalam circle. Sekarang ini sangat mendekati mereka blue zone tersebut, tapi baru yang nombor 3 jadi mungkin tidak begitu merisaukan. Navi tentunya mengharapkan circle itu pergi ke atas, tinggal All Boy saja dan All Boy akan mengatakan, All Boy baru saja mengatakan acik dia lah circle ni, jauh gila. Dia pun tak ada accent bahasa Inggeris Tapi All Boy tak ada, dia relax lah. Dah habis. Dia relax rata. Kedua sekali rata tapi Van jatuhkan Dante dan Secret agak dekat kat kawasan ini. UI Boy bersorangan saja di bahagian hadapan. Ke kiri ke kanan ini ada pemandangan daripada UI Boy dengan M416 diguna pakai masa lagi mencari tempat yang terbaik sekali untuk melepaskan tembakan terhadap pihak musuh daripada pasukan lain daripada itulah dia Jimmy dapatkan Beer yang betul-betul senang lenangnya berjalan di tempat yang terbuka tadi. Mungkin diakibatkan mereka langsung tak sedar yang kat kawasan hadapan mereka ada manusia. Tetapi tempat yang dimiliki oleh pasukan Nova SQF itu adalah tempat yang paling, boleh dikatakan paling common sekali. Confirm akan ada orang duduk. Memang betul. Tapi itulah dia pasukan 4M ditunjukkan kepada kita. Nova SQF juga ada 4 kill, Konena Power ada 5 kill. Walau bagaimanapun pada waktu ini di circle yang keempat yang memiliki majoriti daripada circle itu, ukur lilit bulatan adalah Team Secret. Jadi mungkin ada sesuatu yang mereka boleh dapatkan di sini. Sunhawk, kalau untuk Secret baru saja disebutkan Mak Toy dijatuhkan terlebih dahulu oleh pasukan A1 Sinister. Pantang disebut-sebut. Jay, mulut kau semakin lama dari Jay dan lain dari Jay. Sebelum ni kau cakap benar. Maksud kau dah ni, kau jangan makan garam ni. Kena minum air garam. Ya, itu ada. Tapi apapun DA. Satu gerakan dilakukan ke bahagian hadapan. Joker dapatkan Siul, terus dihantar pulang ke lobby 2 kill telah pun ada untuk pasukan mereka. ESL 2K berjaya dapatkan T2E. Team Secret Jin mereka sedang menghadapi satu masalah yang begitu besar sekali, tapi Raze berjaya dapatkan Chiasaki. 4AM juga akan berada berdekatan dengan pasukan ESL. Seorang pemain mereka telah dijatuhkan. Jinhei akan dijatuhkan kembali. Satu trip
dilakukan dua. Sebenarnya yang dilakukan daripada pasukan KDA, mereka tersekat di pertengahan. Di bahagian belakang dari ASL, di bahagian harapan pula ada pasukan KDA. Satu urusan mungkin akan dilakukan terlebih dahulu si Race, tapi Ray akan lawan dengan Sven. Sven ditembak daripada bahagian belakang, dia kena bergerak ke hadapan sedikit nyawanya. Lebih kurang 20% saja yang tinggal. Ray tembak ramah dilepaskan ke bahagian hadapan, tetapi dia tak sempat pula untuk mendapatkan kill tersebut disebabkan kill tersebut telah pun dicuri oleh pasukan PW888. Entah daripada mana dah datang tadi, tiba-tiba sampai daripada bahagian atas bukit tersebut. Yap, terus Zinhe dan rakan-rakan mengatakan pisang kita boys. Jadi itulah dia, rata pada pasukan DA dan juga rakan-rakan, tapi DA akan cuba masuk ke dalam, tapi Circle masih lagi melarikan diri daripada mereka. Team Secret macam ada Circle. Mereka ada 3 orang untuk pasukan TS, ada 1 kill, tapi pasukan Konina Power dan Nova SQF pada waktu ini seolah-olah tidak perlu bergerak. Kalau kita lihat kan tidak ada pergerakan drastik dilakukan oleh Nova SQF dan juga pasukan Footballis. Pasukan DA berada di sini. Ice akan dimatikan oleh Playzone. 12 tim masih lagi ada. Tapi Circle tidak ada tunjukkan kepada kita. Jadi tidak tahu di manakah ia pergi sebenarnya. Oh, tu dia. Team Secret jauh juga. Team Yang betul-betul ada dekat sekiranya jauh. Nova. Yep, Nova SKF. Jauh dan Sebab tak bawah nampak tu A1 sangat ni. sebenarnya daripada pemandangan ni kan. Dia punya warna dia tu, dia macam gelap macam transparent. Tapi Solus berjaya terapatkan si Joker dengan satu tembakan yang mantap sekali menggunakan M416, tapi malang sekali Lovazin berjaya untuk menjatuhkan si Solus. Dan saya rasa sekarang ini Race tidak akan mampu untuk menyelamatkan rakannya. Ini merupakan bulatan yang kelima, sangat menyakitkan Team Secret. Kalau mereka nak masuk circle, mereka perlu untuk menghadapi satu masalah di bahagian hadapan mereka, iaitu daripada pasukan KDA. Di bahagian belakang mereka juga ada pasukan A1. Jika mereka tak settlekan dulu A1, mungkin mereka akan sukar untuk masuk ke dalam bulatan kita yang seterusnya. Zeus akan dikeluarkan terlebih dahulu tempat ke-10. UI Ball berjaya terdapat si Silas dan satu kill lagi akan ditambah masuk ke dalam poket pasukan Secret sekarang ini. Dan mereka sebenarnya masih lagi akan mampu untuk bergerak masuk ke dalam bulatan kita dengan selamat. Footballis mereka akan bawa 2 kenderaan masuk ke dalam circle, tapi Matoy pula dilihat oleh si Race. Tembakan yang mantap daripada Ray, mungkin dia akan terus menghabiskan saja si Matoy. Tapi seperti pop-up cuba untuk lepaskan daripada si Matoy, tapi mampukah Matoy untuk menyelamatkan diri? Oh, Matoy bermain-main dengan Race dan dia masih lagi mampu untuk hidup. Cuma ini merupakan circle yang kelima untuk Yuhai memegang Matoy. Mustahil, sangat-sangat mustahil. Ya, sangat-sangat mustahil. Walaupun kita nampak tadi Rex ataupun Yuhai telah berjaya meratakan pasukan A1, pasukan DA juga diratakan oleh Team Secret. Team Secret sekarang ini dengan 6 kill, tempat kelima, memberikan mereka 12 markah sudah untuk Team Secret. Jadi permainan yang sangat-sangat baik, tetapi Rex akan dijatuhkan oleh Playzone, meninggalkan Yuhai saja. Pasukan Footballis juga bukanlah berada dalam keadaan yang senang kerana mereka akan ditembak oleh pasukan Nova SQF dan Circle sampai ke tangan pasukan Arrow Wolf. Dan Secret juga dikeluarkan pada waktu yang sama. Tapi mereka mendapat 12 mata. Ya, betul tu. Betul mereka tapi Footballis. Paraboy merupakan tembakan depan, tapi dia mungkin akan sedikit terendah, mungkin akan jatuh. Ya betul, jatuh. Apa yang dikatakan oleh saya tepat sekali. Dia terlampau lama sebenarnya pick untuk mengenakan terhadap pasukan pemain terhadap pemain-pemain daripada Solke dan rakan-rakan yang sedang menggunakan bagi tersebut. Satu umpan yang menarik dan umpan yang berjaya dilakukan daripada pasukan Footballis. Malang sekali. Raum dan Rovazin dijatuhkan bom tangan yang mantap. Solke berjaya terdapatkan si Jimmy. Tinggal beberapa pemain saja yang hidup untuk pasukan Nova SQF. Order nyawanya sangat-sangat sedikit, tetapi kalau dilihat itulah dia Order belum pakai tembakan rumah. Takkan dia main-main je. Dia main-main dengan dia tersebut. Apa benda kau tembak Order, tapi nasib baiklah. Tak ada nasib baik. Nasib dia tak baik. Tapi ini merupakan satu permainan yang sangat baik untuk Konina Power. Dan juga kemungkinan sekali Airwolf, sebab Airwolf ada circle yang seterusnya. Tapi Airwolf akan makan sedikit daripada Playzone. Adakah Konina Power akan mengambil circle ini dengan kuasa Kazakhstan? Ya, nampaknya circle tidak dapat ditarik dengan semongko, sis. Tetapi ditarik oleh pasukan Konina Power. Perlawanan nombor 1 dan 2 sekarang ini. Airwolf di tempat ke-16, mereka juga ingin naik begitu banyak anak tangga seperti bagaimana rakannya BTR tadi buat. Ya, mungkin dia juga akan mampu untuk memperoleh winner-winner chicken dinner, tapi itu antara salah satu benda yang paling funny ke kiri ke kanan. Dia macam tarian agogo dilakukan oleh beliau, tapi kena sempurna satu lontaran
api-api dilemparkan ke bahagian bawah. 2 lontaran api dilempar ke bahagian bawah tapi tidak akan terkena terhadap siapa pun. Zenat berjaya untuk dapatkan si Frozen. Pemain dia mendapatkan final bawah, hanya tinggal turun pemain saja di bahagian bawah. Tembakan lepaskan betul-betul pasukan Airwolf mungkin mampu untuk memperolehi winner Chicken Dinner. Satu lagi lontaran molotov ada lagi di tangan si Unai. Banyak betul molotov ada di tangan beliau. Api-api beliau ini sangat-sangat menyakitkan. Aksa yang menyelasi dan nampak seorang pemain saja lagi. Confirm ini merupakan kemenangan yang begitu baik sekali untuk pasukan Airwolf. Winner Chicken Dinner seakan-akan telah pun ditulis. Nyawanya Lasit dan itulah dia winner Chicken Dinner untuk pasukan Airwolf. Baru saja tadi pasukan Bigetron. Kali ini Airwolf pula yang nakkan winner Chicken Dinner tersebut. Ya, memang Airwolf berjaya mendapatkan Chicken Dinner dengan 9 kill secara total, memberikan mereka 24 mata. Untuk Airwolf ini akan melonjakkan mereka naik tidak begitu tinggi tetapi masih lagi relevan untuk mereka kerana mereka juga sekarang ini di dalam top 10 dan boleh mengumpulkan markah mereka untuk join mungkin dalam top 8. Tapi untuk Team Secret bermain dengan sangat-sangat baik, mereka akan dapatkan markah yang tinggi juga. Dan yang menarik ialah pasukan Navi sekali lagi keluar awal, BTR juga keluar awal. Jadi memang 1 hari, 2 hari lah permainan yang emang sangat susah untuk tim-tim ni nak konsisten. Biasanya kalau kita tengok kan mungkin dalam 1 hari tu kalau on fire mungkin satu tim BTR tu boleh 3 chicken ke ataupun 1 chicken, kemudian yang lain tu nombor 23, 23, 23 ataupun Navi chicken yang pertama, kemudian mungkin nombor 23, 23, 23, tapi boleh dikatakan tak ada satu pun game yang konsisten untuk mana-mana ahli pasukan sekalipun. Ya, benar sekali. Airwolf 5 kill lah berada di tangan mereka. Tembakan ramang lepaskan di bahagian hadapan. Zeus IC cuba untuk dapatkan satu kejatuhan. Tembakan yang mantap dan menarik sekali. Tapi kali ini map Sunhawk antara salah satu map yang sangat-sangat menarik berlaku. Walaupun pasukan-pasukan seperti Bigetron yang baru je nak naik terciduk kembali, tetap cubaan yang baik sebenarnya. Dia cuba dan terus mencuba untuk melakukan yang terbaik bagi pasukan mereka. Kalau kita lihatkan race, dia mampu untuk melakukan segala-galanya. Cuma tadilah yang paling tak dijangka-jangka lah Airwolf. Mereka masuk daripada kepulauan kecil. Salah satunya pasukan yang duduk kat kepulauan kecil dan seterusnya mampu untuk gerak masuk ke dalam circle tanpa disedari oleh sesiapa. Antara taktikal yang terbaik, walaupun Bigetron nak cuba untuk ikut taktikal yang sama seperti Airwolf gunakan, cuma Airwolf lebih pakar dan dia yang dapatkan kepakaran tersebut ditukarkan kepada kemenangan dan langsung winner Chicken Dinner dengan kill yang boleh dikatakan lebih daripada 5 kill. Yap. Tapi satu benda yang kenapa perkara itu berlaku ialah sebenarnya Airwolf bila dia buat benda macam tu, selalunya yang akan menghalang mereka ialah BTR. Tapi BTR pun buat benda tu, diorang pun dekat belakang. Last mereka yang betul-betul dapat gunakan meta itu dengan sangat-sangat baik untuk pasukan Airwolf. Maka merupakan satu permainan yang sekali lagi akan menyebabkan pergolakan dalam carta ini yang paling best sekali untuk kita lihatkan. Nombor 1 sampai nombor 10 dia akan berpusing-pusing dan semuanya KDA pun tak dapat markah yang banyak, 4M pun markah tak banyak, Navi pun markah tak banyak. Jadi tertanya-tanya dekat sini sebab kalau kita lihat daripada konsistensi, pasukan TSJ keluar agak awal. Pasukan yang Alpha 7 pun tak bermain dengan, saya rasa tak begitu tinggi markah dia. Di mana Team Secret agak konsisten walaupun sebelum tu 10 atau 11, kemudian sekarang datang lagi dengan 12 markah. Jadi mereka ada peluang sebenarnya untuk kembali ke top 5. Tapi ni dia million reward gas Airwolf winner Chicken Dinner. Dan Airwolf memenangi Chicken Dinner tidak memberikan impak maksima kepada mereka nombor 1, 2, 3, 4, 5 ni. Ia cuma akan menyebabkan yang di belakang-belakang tu juga ada inspirasi untuk dapatkan winner Chicken Dinner seperti Airwolf. Kerana ini akan naikkan mereka sampai ke top 10 mungkin. Dan diharapkan mungkin selepas ini Team Secret pula punya turn. Iya. Tapi siapa yang boleh tilik dengan tepat ni memang hebat lah. Cuma memang dua hebat pasukan daripada C dan juga kedua-duanya Indonesia, pastinya Indonesia akan rasa sangat-sangat bangga. Tapi ni ada overall ranking akan ditunjukkan di mana KDA 121, 4AM 115.
Nova SQF 101, Navi 100, TS 92 mata naik tepat satu anak tangga. KP 87 mata, RRQ 86 mata, Footballist 81 mata, tapi seterusnya di tempat ke-9 80 mata, Alpha 7 78, Megatron 74 mata, Zeus 71 mata, TSJ 70 mata, Aerowolf 61 mata, A1 Esport 53. Di tempat terakhir ialah pasukan ASF. Ya, agak menarik, sangat menarik untuk melihatkan carta ini sebenarnya. Saya jangkakan tadi Aerowolf mungkin sebelum dia masuk game ni tadi dia ada 40 mata, rupanya ada 30 lebih mata saja, lebih kurang. Kemudian dengan satu chicken itu hanya naikkan dia sampai ke nombor 14. Dan yang menariknya untuk kita lihatkan dekat sini ialah ASL, Aero, BTR dan TSJ. 4 tim bawah ni yang ada chicken. Selalunya kalau kita tengok dekat muka surat kedua ni, mungkin ada satu tim saja ataupun 2 tim saja maksimum yang ada chicken, tapi mereka melekat dekat muka surat kedua. Tetapi dekat sini ada 4 tim yang ada chicken masih melekat dekat muka surat kedua, menunjukkan betapa bagusnya tim nombor 5, 6, 7, 8, 9, 10 ni. Maksudnya walaupun mereka tak chicken langsung, tapi permainan mereka membuahkan hasil yang agak baik. Dan Team Secret adalah pasukan yang paling hebat tidak mendapat chicken setakat ini. Jadi kalau mereka boleh dapat chicken, sebenarnya memang dah boleh dah nak pecut pasukan KDA kalau mereka dapatkan kill yang banyak lah. Tapi MVP untuk waktu ini tentunya Spauf ataupun mungkin Potato rasanya, ataupun Ronaldo. Dan itulah dia Spauf seperti yang dijangka.